Fida tak jadi. Oh ini Kak. Siapa yang bayar awal-awal tu? Kak Asnah belum ada. Kak Asnah dah ada lah. Macam belum je. Dah ada Ustaz. Saya ada. Oh, okey. Akaun anak saya. Ha? Tak ada. Cikgu Asnah belum ada lagi. Itu ada. Saya guna akaun anak saya. Aina Naziha. Oh itu. Saya guna akaun anak saya. Okey. Kita mula ya. Apa yang tertinggal? Aku ada apa ni? Ada recording ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, semoga semua berada dalam keadaan jiwa yang tenang, lapang untuk belajar satu ilmu baru pada malam ini. Jadi ada 1-2 orang yang saya sudah kenal ni. Jadi sebab kita tak ramai, boleh tak sesi ta'aruf dululah. Siapa, nama, kerja di mana. Macam next tu saya belum kenal lagi ni, next tu Dating, Hasnah. Okey, boleh siapa mula dululah. Dari Kajang dulu. Kita Kajang dulu, lepas tu pergi ke Seremban lah. Kajang dulu? Kajang siapa? Saya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Rosniati. Saya orang Jawa. Okey, saya kaunselor Kolej Vocational Kajang. So selamat kenalan semua. Itu sajalah. Okey, kaunselor Kajang menengah apa tadi? Kolej Vocational Kajang. Kolej Vocational. Kat mana tu? Kat mana? Dekat sebelah Shell lah. Oh ya. Sebelah Dah Shell. lama tu? Dah lama dah. 15 tahun. Oh, 15 tahun dah. 15 tahun di sana. Okey. Tahun ni lah. Ada apa lagi nak share? Okay, saya dah bekerja 18 tahun. Kerja lah. Maknanya tu sekolah yang kedua lah ya? Itu sekolah yang kedua. Sebelum ni dekat Melaka. Okey, kita ke Seremban sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Cikgu Syam dan rakan-rakan metafizik lah. Okey, nama diberi Marzatul Maria Liza binti Nuruddin. Panggil Dakmar je, Dakmar Okay, saya orang Melaka. Tapi mengajar di SMK Seri Pagi Seremban. Dah mengajar 13 tahun. Lagi apa minat lah, memang minat sangat nak tunggu kursus metafizik ni. Ada banyak lah juga kan berguru, adalah dengan beberapa orang tapi tak mendalam kot. Ni hari ni memang tunggu sangat. Memang minta Cikgu Syam buat kursus ni. So bila Cikgu Syam offer, saya nak mendalami ilmu ini. Macam mana boleh dapat nama Dakmar tu, bukan Dikmar? Dakmar tu sebab orang Melaka. Orang Melaka kan dia dak. Kan budak kan? Dia bila budak tu, so dia buang perkataan bu tu, dia tinggalkan dak sahaja. Sebab anak bangsa ke? Bukan. Orang Melaka dia memang nama depan tu memang dia akan buat dak, macam Dak Syam macam tu. Kalau orang Jawa dia panggil anak bontik, anak bangsa tu, anak bangsa. Oh ya kan? Okey. Oh gitu. Okey, kita minta siapa Cikgu Nisu? Okey. Saya lah boleh.
bolehlah dulu. Tak apa. Okey, saya Cikgu Nur Hasna. Okey. Saya dah 25 tahun lah mengajar. Saya rasa Ui, saya yang paling tua lah antara yang ramai-ramai ni. Saya bukan paling tua. Saya 8 tahun, saya Lebih lama. paling lama lah. Saya sebelum veteran lah. Lagi 4 tahun je lagi nak pencen dah. 8 tahun guru, kaunselor 17 tahun. Sebelum ni saya seorang cikgu lah. Lepas tu bila saya sambung degree, saya jadi kaunselor lah. Oh gitu. Masa jadi Saya cikgu sekarang dulu? bertugas di SMK TTDI Jaya Shah Alam. Oh, TTDI. Saya orang KL ya. Tapi saya sekarang duduk di Shah Alam lah, seksyen 17. Dulu kenapa Kak yang 4 tahun mula mengajar tu? Masa tu sajalah. 8 tahun tu saya dulu cikgu bahasa Inggeris lah. Masa tu cikgu sekolah rendah je. Masa tu kan nak sambung belajar kan susah kan. Jadi saya buat jarak jauh lah dengan UKM. Kira 8 tahun juga lah berulang. Masa tu saya dekat Terengganu lah. Jadi bila dah dapat degree tu, saya posting jadi kaunselor lah di TTDI Jaya. Sampailah sekarang insyaAllah lah. Itu sajalah dari saya. Cucu berapa orang Ya? dah? Ada cucu dah. Cucu berapa orang dah? Tak ada kan Ustaz? Cucu berapa orang Tak ada dah? kan Ustaz? Cucu tak ada, anak saya muda-muda. Saya lewat kahwin. Muda lagi, anak muda-muda lagi Ustaz. Oh, iyalah. Okey. Boleh ada cucu lagi Ustaz. InsyaAllah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nik Syuria, binti Setafa daripada bertugas di SMK Datuk Muhammad. Orang Kuantan tapi mengajar dekat Pekan. Apa nama sekolah SMK? SMK Datuk Muhammad. Datuk Muhammad. Oh, ya. Beli rumah Pekan dah? Di Pekan. Oh gitu ya. Okey. Baik, terima kasih semua. Nanti kita akan sharing ilmu ini dalam grup tulah nanti lah. Jadi malam ini semuanya perempuan ya. Jadi mana-mana pun yang rajin belajar itu perempuan yang rajin belajar. Laki-laki itu dia belajar juga tapi benda lain kan. Baiki-baiki kereta. Okey, saya ada slide untuk ditunjukkan pada malam ini. Kita buat 2 malam dulu ya, kita potong-potong. Saya belajar itu 3 kali perjumpaan. Kali keempat belum jumpa lagi. Dengan 4 orang guru dah saya belajar ilmu ini. Dan bila besok, kalau tak selesai lagi nanti kita sambung lagi lah. Okey, sebelum tu tengok, apa dah kertas ni warna apa? Kuning. Kuning. Oranye ni. Entah kuning kot. Kuning ke merah? Kuning. 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 Saya kata merah. Kuning. Pandangan masing-masing kot. Sebenarnya bukan kuning, sebenarnya dia memang merah. Merah. Okey. Ini selalu apa dia perumpamaan saya gunakan. Saya ambil ilmu daripada perlindungan ya. Jadi benda itu kita boleh buat alat. Kita mempunyai pandangan yang berbeza kerana sudut pandang yang berbeza. Saya pandang dari sini, saya kata merah dan anda semua jadi anda kata kuning. Sebenarnya kuning ke merah? Sebenarnya dua-dua betul. Lost pula. Kuning dan dia memang merah. Ini kertas yang ada 2 sisi, macam duit siling yang ada 2 sisi. Baik. Manusia itu bukan 2 sisi. Manusia itu bukan 2 sisi dan bukan 4 sisi macam Kaabah ni. Saya selalu beri perumpamaan. Kalau kita pergi ke Mekah, kita kan tawaf. Jadi bila kita tawaf kita akan tengok Kaabah ini rupanya dia setiap sudut pandang itu memiliki visual yang berbeza. Ya. Di sini ada pintu, di sini ada Hajar Aswad, depannya ada makam Ibrahim. Kemudian sebelah sini ada Hijr Ismail dengan
pancuran emas. Jadi itulah Kaabah. Kalau kita contoh kan, kalau kita berdiri di sini, kita boleh bergaduh tu dengan orang sebelah sana. Aku tengok Kaabah tu ada pintu lah. Orang tu kata, mana ada dia berdiri sebelah sini. Tapi bila dia pusing, kita baru kenal. Dia macam Kaabah. Lagi kalau kita boleh masuk ke dalam Kaabah. Ya kan? Kita buka pintu masuk, oh begini rupanya Kaabah. Dari luar nampak macam sempit, rupanya di dalam tu rupanya luas. Ini ada 4 sudut dan 1 sudut di dalam tu 5 lah. Dan manusia ni kita tidak tahu manusia Tuhan buat kita ni ada berapa sudut sebenarnya. Mungkin 6, mungkin 7, mungkin lebih. Jadi kalau kita belajar ilmu tentang manusia ni tak habis-habis. Tak akan habis-habis tentang 1 ilmu, 2 ilmu, ada banyak lagi. Okey, sekarang saya share dia punya PowerPoint. Okey. Jadi cikgu semua boleh off dulu mikrofon. Nanti ada pertanyaan, nanti tanyalah biar saya tidak bercakap seorang-seorang. Bukan ini, saya nak terangkan yang ini dulu ya. Okey, yang ini. Yang ini saya sudah masukkan dalam YouTube beberapa hari lepas. Mungkin dah beberapa jam lalu. Nampak tak ni? Slide ni? Respon orang? Nampak. Okey, baik. Okey, ini saya nak jelaskan dulu tentang kecelaruan, salah faham orang terhadap ilmu metafizik ni. Kenapa salah faham? Dia salah faham. 1. Yang kedua, sebab dalam memberi makna. Sebab orang yang belajar ilmu metafizik ini salah memberi makna. Jadi kita kena belajar memberi makna. Mungkin ada kita tersalah memberi makna. Jadi kita belajar dari cara memberi makna. Dan yang ketiga, dia ambil sumber dari mana berita tu. Bila dengar orang kata ilmu metafizik ini salah, dia pun salah. Dulu kita kecil-kecil dulu ada tak? Kita baca surat khabar. Oh, siapa yang lahir pada hari ini adalah hari sukses dia. Ustaz, nampak Ustaz senyap. Tak bunyi? Tak bunyi, ada bunyi. Diam dia tadi. Bertafakur. Dia tak bunyi. Sekarang dah bunyi? Sudah. Okey, baik. Dulu kita pernah tengok dalam surat khabar macam itulah, siapa lahir pada bulan Januari, itu memang ramalan. Ramalan itu memang tak boleh, salah. Karena kita meramalkan masa depan orang. Kalau orang ada sebelah kita tak tahu dalam poket dia tu ada berapa sen. Betul tak? Dia tak tahu berapa sen ada dalam poket dia. Betul-betul berapa sen duit dia ada. Tak tahu. Apalagi jauh, benda dekat pun kita tak tahu. Jadi kalau ada ilmu ramalan, itu mengarut je. Jadi metafizik itu bukan ilmu ramalan. 2 bulan lepas ada 3 orang budak hilang di Medan, di Indonesia. Sampai hari ini budak tu tak dijumpai. Dia pergi main, 3 orang budak ni anak orang lain-lain bersama dengan rakan-rakan lain. Tengah berlari-lari, ada satu skubaiter tu tengah gali parit dan budak tu hilang. Sekarang ni dah 2 bulan hilang tak balik-balik. Tak tahu di mana budak tu. Jadi datanglah orang-orang hebat dalam ilmu macam-macam mengatakan budak ni dibawa alam jin, ada yang kata budak ni diculik orang, dan mereka semua yang hebat-hebat tu guna macam-macam ilmu untuk panggil jin, panggil tu bomoh, dan panggil yang mencuri tu. Dia panggil yang mencuri tu bukan panggil jasadnya, tapi panggil rohnya. Dan dia katakan besok atau lusa kamu mesti hantar anak ini, kamu lepaskan dia. Dan sampai hari ini, hari-hari berlalu, anak itu tidak ditemui lagi. Jadi tak boleh percaya ilmu-ilmu tentang apa dia panggil menerawang, ilmu ramalan. Okey, ilmu metafizik tidak boleh mendetek, tidak boleh detek jenis kelamin. Kita tengok tarikh lahir, oh ni lelaki ni perempuan, tak boleh. Dia ada kelemahan dia. Jenis kelamin apa kita boleh detek. Kemudian berapa panjang usia orang itu. Tengok tarikh dia ni lahir ni, berapa lama dia hidup, tak boleh.
tak boleh juga berapa panjang. Dan nasib baik buruk yang akan menimpa diri dia, yang akan menimpa pun tidak boleh. Tidak boleh, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Dan Tuhan memang telah menentukan untuk kita ni takdir baik dan buruk. Sudah ada dah, baik dan buruk. Makanya dalam solat subuh kita membaca kunut kan, waqina syarra ma qadai, antaranya ya Allah jauhkanlah kami syarra yang tak baik, ma qadai apa yang telah engkau takdirkan pada diriku hari ini. Tiap-tiap hari kita baca. Contoh hari ini kita nak pergi keluar pada rumah, takdirnya pagi ini kita akan jatuh kaki dalam parit dan kita akan tersandung kaki itu dan kita akan sakit berbulan-bulan sampai tak pergi kerja. Dah tulis dah takdir itu, Tuhan dah tulis dah. Tapi takdir itu boleh dihadapi dengan cara kita berdoa, dengan cara Tuhan makbul lah, ya kan? Jadi sebab itu Tuhan bagi kita kesempatan untuk berdoa. Kalau Tuhan tulis takdir itu akan berlaku dan tidak boleh ubah dah, tak boleh ubah takdir ni, mesti berlaku juga. Nah, untuk apa juga berdoa? Nah, makanya Tuhan bagi kita untuk berdoa, untuk kita minta takdir yang tak baik itu dielakkan. Boleh dielakkan, kecuali mati je lah tak boleh dielakkan. Okey, tahap kesihatan seseorang itu kita tak boleh detect dia sekarang ni dia sihat ke tak sihat. Kita tak boleh detect orang itu sihat ke tak sihat. Tetapi ada ilmu yang kita boleh detect orang tu sihat ke tak sihat sekarang ini. Tahu tak dengan cara apa? Siapa tahu? Macam mana? Kita boleh detect orang tu sihat ke tak sihat sekarang ni. Kita tak tengok dia, tapi kita tengok apa-apa yang dia buat. Tahu tak apa dia? Tak tahu kan? Tak tahu. Okey, ilmu grafologi. Ilmu grafologi, ilmu tulisan kita boleh detect orang tu sihat ke tak sihat. Dia sekarang kuat ke tak kuat ataupun dia ada penyakit macam apa nama Dak Mah menggeletar tu? Parkinson. Sebab tulisan itu akan berubah mengikut orang itu. Dulu dia sihat, dia ahli sukan, tulisan dia kuat-kuat, dia menekan sampai ke belakang. Tapi bila kita tak sihat, tulisan kita tidak membekas di belakang. Dan bila kita ada penyakit Parkinson, boleh didetek melalui tulisan. Jadi ilmu metafizik tidak boleh detect orang itu sihat atau tak sihat. Yang boleh detect, boleh juga, tapi ilmu grafologi dengan cara tengok tulisan dia. Okey, ilmu metafizik juga tidak boleh detect orang itu dia akan kahwin berapa kali dan cerai berapa kali. Tak boleh. Dan tahap ilmu orang itu, orang ini sampai PhD ilmu dia ni. Apa yang akan berlaku besok hari pun tak boleh juga. Ini antaranya lah ya. Saya tulis ini supaya orang tidak salah faham. Jadi orang ini sudah dipanggil apa ya? Paradigma ke apa? Sudah orang ramai dah faham sebut tarikh lahir ilmu ramalan. Namun ilmu metafizik ini atau disebut juga numerologi. Saya belajar tu cara kira dia sama je. Metafizik, numerologi. Makna dia apa nanti kejap lagi. Metafizik ini boleh kita detect potensi yang ada pada orang jenis yang sama. Orang nombor 2 ni, biasanya apakah potensi dia? Jenis yang sama. Potensi yang ada dalam diri dia. Apakah potensi itu boleh digunakan, tak digunakan? Itu cerita yang kedua lah. Kalau orang tu hebat, cerdas, tapi dia kena penjara. Diikat. Mana boleh digunakan ni potensi dia tu? Okay, satu, potensi dia. Yang kedua, apakah jenis kerja yang sering, yang selalu dibuat, dikerjakan oleh orang-orang yang jenis sama. Apakah kerja dia sebagai tukang menyanyi, tukang muzik, atau pemimpin, atau dia cikgu atau penulis buku. Dia ada pokoknya pattern-pattern tertentu ya. Orang yang suka tulis buku ni orang nombor ini. Orang yang suka main-main joget-joget tu, yang tangan dia laju main gendang semua tu orang ini pokoknya. Gaya belajar seseorang. Orang ni dari tarikh lahir dia sebenarnya menurut tarikh lahir dia ni adalah orang visual. Dia ni adalah orang auditori. Boleh rupanya ya. Dari segi ilmu tarikh lahir. Kemudian yang ketiga, apakah bakat yang mungkin sangat dominan dalam diri orang tersebut? Bakat apa dia?
Kita ni ada bakat banyak sebenarnya. Katanya sampai 12 bakat Saya ada banyak bakat, Cikgu Ros, Cikgu Surya, semua. Tapi sebenarnya bakat-bakat itu dia tidak sama dia punya craft dia. Orang ini bakat masak dia tinggi, tapi Dakmar bakat masak rendah. Bakat dia yang tinggi adalah bakat joget-joget contohnya. Jadi bakat kita yang mana yang sangat menonjol ke depan. Kemudian elemen apa dalam diri kita yang paling banyak? Elemen apa? Elemen ini kalau ilmu metafizik ini tanah, air, api, besi, kayu. Kalau orang tua dulu tanah, air, api, angin orang tua dulu kan. Kemudian mungkin ada tambahan lain lagi lah yang kita boleh belajar daripada talilah ini. Jadi sebagai cikgu, paling tidak kita boleh belajar mengenali potensi murid, ini satu. Yang kedua, gaya belajar dia. Kita tengok talilah dia, kita boleh tahu gaya belajar dia dan dia punya karakter dia. Karakter dia juga. Okey. Inilah yang orang salah faham dua benda ni. Sebelah kiri tu tilik. Metafizik itu ilmu menilik, ilmu nujum, ilmu ramal. Tapi sebenarnya yang kita belajar adalah ilmu potensi atau kelebihan manusia yang sudah Tuhan berikan ketika dia lahir lagi. Dia lahir ke dunia ni, keluar daripada perut mak dia tu, keluar perut tu dah ada dah. Dia dah bagi dah, ni bekal dia untuk hidup di dunia ni. Prof Aziz yang mengajar, ini buku Prof Aziz yang belajar masa PKP bulan 4 hari tu bulan puasa. Jadi beliau ada tunjuk satu video pegawai JAKIM pergi belajar ilmu inilah, dan pegawai JAKIM tu berdiri, dia bagi tahu setakat yang saya sudah belajar ilmu ini, saya tengok, saya mendapati dia tidak ada salahnya, kerana ini adalah untuk memotivasi diri orang-orang, diri kita ni. Sama juga dengan ilmu pukau dengan ilmu hipnosis. Masih ada lagi orang-orang yang salah faham ini pukau, ini hipnosis. Macam Dakmar, Cikgu Ros niat ini dah belajar ni ilmu, bukan ilmu pukau, ilmu hipnosis. Jadi siapa yang belajar hipnosis, 4 hari kita belajar kan, kita dah faham, macam ni hipnosis, hipnoterapi, dan dia tak sama dengan pukau. Walaupun nampak seakan-akan sama. Pukau, dia ada banyak syarat dia. Dia kena ada hari tertentu, pukau. Tapi kalau hipnosis, kita boleh buat tanpa syarat. Satu orang tu datang, kita sehat, kita boleh buat hipnosis. Tapi pukau ada hari tertentu dan ada orang tertentu, lelaki ke perempuan, dan orang tu buat apa? Tengah mengelamun. Ada bacaan tertentu untuk pukau orang, dan ada untuk guru bagi tali pinggang harimau pernah pakai, biasanya hari Rabu pukau. Itu orang salah faham. Ada ilmu yang orang hisap, contohlah hisap rokok, dan dia tiup asap tu. Orang tu jadi tidak sedar diri, serahkan. Dia kata itu hipnotis. Bukan. Hipnosis itu adalah satu ilmu untuk kita bermain dengan minda secara sedar. Dalam bahasa Indonesia disebut gendam. Tu yang pukau tu, gendam. Kalau hipnosis, ini adalah satu ilmu untuk kita nak untuk bantu diri kita, untuk motivasi diri, untuk sehat, untuk bersemangat. Ini video. Pendek video ni. Ini Profesor Buya Syakur. Ada banyak video dia di YouTube. Sebelumnya saya izinkan untuk memberikan prolog sedikit tentang hal yang nanti kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sugesti, hipnosis, dan doa adalah benda yang sama, tetapi terkadang disampaikan oleh orang yang berbeda. Jika sugesti sering disampaikan oleh teman-teman trainer, motivator, dan hipnoterapis, tetapi hipnosis disampaikan oleh orang yang secara spesial dapat memengaruhi pikiran orang lain. Sedangkan doa disampaikan oleh pemuka agama atau ahli spiritual. Tetapi bentuknya mungkin sama, yakni sekumpulan kata-kata yang memiliki makna untuk membuat diri kita yakin dan percaya tentang sesuatu yang kita inginkan yang dapat terjadi. Itulah barangkali satu definisi untuk memudahkan pemahaman tentang ketiga yang disampaikan tadi. Lalu, oke dah, maksud saya gini, di Indonesia nih, profesor, seorang alim Buya Syakur, dia pun membicarakan tentang sugesti, hipnosis, dan doa dalam satu forum dia. Takkanlah ilmu sugesti ini adalah ilmu pukau,
Kan? Tapi memang ada ustaz di YouTube itu, ustaz Indonesia lah mengatakan jangan belajar ilmu hipnotis. Sebenarnya dia nak sebut itu ilmu pukau, tapi mengatasnamakan hipnotis. Jadi orang Indonesia ramai yang salah paham bila sebut hipnotis mereka salah paham antara dua benda ini, pukau dengan hipnosis. Ini pukau, dia paham sedikitnya. Oke, itu teknik pukau. Teknik pukau, teknik menyentuh, dan teknik asap, dan ada bermacam teknik lain lah. Jadi clear ya. Dan ada lagi cara kita nak kenal manusia, ada macam-macam cara. Manusia tu berbeza kerana banyak hal. Antaranya adalah kerana jantina. Bezanya manusia ni kerana jantina. Dulu masa duduk di alam ruh dulu, dia tak ada jantina kan kita ni, tak ada laki-laki perempuan. Tapi bila datang ke dunia ni, kita masuk dalam tubuh laki-laki dan masuk tubuh perempuan. Jadi bila kita dah masuk, macam saya masuk tubuh laki-laki, perangai saya jadilah laki-laki lah. Kalau Cikgu Ros tu masuk dalam tubuh laki-laki, dia akan jadi laki-laki juga. Jadi itu berbeza. Apa bezanya? Bila kita belajar ilmu tentang otak ni, kita akan boleh tahu, rupanya manusia tu berbeza lah laki-laki perempuan ini. Lelaki, bila dia nak marah sangat, apa dia buat? Dia akan mengamuk, dia akan marah-marah, pukul-pukul kan, bila dia marah sangat. Tapi perempuan, kalau marah sangat, apa dia buat? Dia diam. Dia diam dia. Nak marah sangat-sangat tu. Jadi kalau kita tidak paham ilmu jantina ni, jadi rusaklah rumah tangga kan. Jantina. Kemudian manusia ni berbeza juga dari segi tarikh lahir dia. Tarikh lahir. Berbeza juga dari segi apa lagi? Jantina, tarikh lahir, fingerprint, cap jari dia. Ini 3 sudut, sudut lelakinya, sudut jantinanya, sudut tarikh lahirnya, sudut fingerprintnya. Ada lagi rupanya ya, saya baru tengok buku ni. Nampak tak ni? Nampak tak dari segi apa ni? Buku saya beli di Indonesia ni, belum buka lagi, plastik lagi. Dari segi ketahui karakter, sifat, kebiasaan orang melalui golongan darah. Golongan darah sudah dibuat kajian juga. Darah A apa dia, karakter dia, darah B apa dia, darah AB apa dia. Jadi kalau ada orang kata kita tak boleh belajar lah ilmu-ilmu macam ni. Nabi tak ajar dulu ni. Ya, Nabi tidak ajar sebab Nabi tu hidupnya singkat. Takkan nak semua Nabi ajar kan? Baru kita nak terima golongan darah. Kalau betul apa yang dia ajar, kita terima je lah. Walaupun yang buat kajian itu bukan orang Islam. Contohnya ilmu otak ini. Ini ilmu otak ini. Otak lelaki dibuat kajian, kalau dia gitu gini. Otak perempuan gini. Berbeza. Nabi mungkin lah, saya tak tahu. Walaupun saya belajar sekolah Arab dulu, saya tak tahu apakah Nabi pernah menyebut tentang ilmu otak laki-laki perempuan. Yang saya tahu lah tak ada, Nabi tak sebut. Tapi oleh sebab ilmu ini bermanfaat, walaupun dikaji kemudian hari setelah Nabi tidak ada, maka kita terima ilmu itu. Ini contoh aja ya. Jadi laki-laki kalau marah banget itu pasti berteriak dan memukul. Itu berarti dia sudah bau. Perempuan unik. Justru kalau dia marah banget, diam. Nggak mau ngomong, kaku badannya. Karena memang laki-laki otak emosinya cuma sebelah kanan saja pancarannya. Ayah di mana? Udah makan? Daripada ayah di mana? Mama bikinin bubur. Dan laki-laki gembira sekali kalau dipahami ya. Nah, itu ilmu tentang otak. Jadi Dr. Aisyah Dahlan nama dia ni. Banyak sekali kajian-kajiannya, dia punya ceramah dia yang diupload ke YouTube. Jadi sering-sering dengarlah, download dalam kereta nak pergi mana-mana kan, kita dengar cerita-cerita ceramah gini lah.
bila bosan dengan lagu kan, sakitnya di sini, sakitnya di sini. Dah tu bila dengar lagu tu rasa macam apa salahnya pula kan, dengar balik. Isi ilmu ni. Jadi ilmu tentang apa ni? Tentang otak. Jadi rasa Nabi tidak sebut juga ini kan. Kalau laki-laki tu marah sangat dia akan mengamuk. Tapi bila perempuan tu faham dan laki-laki pun faham, dia jadi rukun. Macam tadi dia kata tadi, perempuan jangan ganggu suami kerja. Jangan sekejap telefon, abang kat mana? Sebenarnya bagi perempuan itu dia nak dia disayangi, dia nak tunjuk ke saya telefon. Sebenarnya tak boleh. Ilmu otak tak boleh. Laki-laki tu dia nak bila dia kerja tu dia fokus pada kerja. Yo dia, jangan kacau dia. Dia Cari pekerjaan. baru dia boleh balik ke rumah, dia lebih tenang. Bila tak faham, kacau rumah tangga tu kan. Okay. Kenapa ada yang tak faham, ada yang faham? Karena sudah belajar. Jadi ibu-ibu semua malam ini sedang mempelajari satu ilmu baru, dan salah satu dari cabang ilmu manusia tadi, ilmu tentang golongan darah, jantina, ilmu tentang otak, ilmu tentang cap jari, ilmu tentang tali lahir. Ini cara-cara kita nak kenal diri kita. Ini contoh atau huraian tali lahir satu orang cikgu. Cikgu ni muda lagi, saya jumpa dia di Jogja. Tahun lepas masa pergi bentang di Jogja, duduk sebelah saya. Aan nama dia. Dia ada master dah ni. Orang Indonesia punya gila kan. Orang Indonesia gila apa? Gila belajar. Ada satu cikgu ni nak masuk ni daripada Abah, Sarawak. Dia ingat malam tak jadi. Ni bawa masuk. Okey Wardah, selamat datang. Dengar tak? Wardah dari pedalaman di Sarawak. Dia sangat rajin belajar. Ada satu orang menteri di Indonesia tu ada 2 PhD. Dia jadi menteri luar Indonesia. Nama dia apa? Adik-beradik Quraisyah. Al-Syah. 2 PhD. Punya gila kan. Dia sebut gila belajar. Okey, jadi Aan ini saya hurai dia tarikh lahir tu dia. Dan apa kata dia? Tarikh lahir dia dia orang nombor 2 di sini. Dia kata, jadi aku ni mirip Siti Nurhaliza ya. Tapi serius. Apa yang Bapak sebutkan itu memang betul. Aku ada beberapa benda yang saya belum buat secara maksimal lagi. Pokoknya dia mengakui lah. Ini contoh ini tarikh lahir. Orang yang nombor 4 di sini adalah orang yang suka muhasabah diri. Orang yang suka berkhidmat, cintakan ilmu, suka cari ilmu, suka belajar, dan banyak plan dalam hidup dia. Akhirnya orang nombor 4 inilah yang banyak menerbitkan buku-buku karena hidup dia dalam ilmu. Ini contoh tafsir tentang tarikh lahir. Orang nombor 4 inilah kelebihan dia. Jadi tidak ada orang nombor 4 ini nanti akan datang gini. Itu salah cara tafsir. Dan ini Ehsan namanya, Sifu Ehsan, sekarang dapat Datuk. Beliau juga adalah pakar dalam ilmu numerologi ini, metafizik, dan beliau tahun lepas terus kenal dia ni, dia belajar ilmu hipnosis dengan Pak Farid. Ya, sekali dengan YB Menteri Besar Johor, mantan MB Johor. Beliau datang belajar. Okey, kalau saya nombor 4. Ini buku-buku saya, ada 8 semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Jadi saya orang nombor 4. Jadi kenapa saya buat buku? Apakah kerana saya, aku nombor 4, aku kena buat buku? Tidak, memang sudah ada dari minat dari dulu lagi. Waktu saya belajar di Indonesia dulu, saya orang pertama yang beli laptop komputer. Komputer masa tu hard disk dia 2 gig je beli. Punya plan nak buat buku, tak pernah jadi. Sebab kita ada plan tapi kita tidak ada mentor. Saya ada rancangan nak buat buku. Paling berjaya saya di Indonesia, saya boleh tulis satu berita, artikel masuk dalam surat khabar Indonesia. Di Aceh saya dibayar 50,000. Mahal tau. 50,000 rupiah. Sekali. Jadi kita hidup dalam perancangan dalam ilmu. Ini muhasabah. Saya pergi ke Bandung buat muhasabah. Jadi orang empat ini.
Pasti ikuti kata saya, wahai diriku, aku sayang pada diriku sendiri. Sayang pada diriku sendiri. Yang berlalu biarlah berlalu. Masa depanku lebih penting. Masa depanku. Oke, kerjanya muhasabah orang lompat ini. Bahkan dalam ceramah pun dia akan buat muhasabah diri. Nah, jadi kalau kita dengar orang itu ceramah, ada elemen-elemen muhasabah diri. Macam Dr. Asri. Dr. Asri itu dia pun orang lompat kalau salah. Dr. Asri Mufti Pulis itu. Jadi dari ilmu ucap jari kita boleh tahu tentang inilah bakat-bakat manusia ini. Jadi malam ini kita akan masuk ke ilmu metafizik. Ada satu lagi ilmu saya nak sebut lagi, ilmu grafologi. Ilmu ini pun ditulis dalam satu laman web Mufti di Malaysia ini mengatakan ilmu grafologi tulisan tangan ini salah. Dan ada pegawai Jatim tu datang belajar dengan Dr. Hanidan di UKM dan dia tengok tak ada salah pun. Tapi dia punya artikel itu masih belum ditarik yang ada di web itu. Kalau tidak, salah semua nih orang yang menghuraikan ilmu tentang grafologi. Ini di luar negara, di Indonesia. Kang Afif namanya. Bukalah YouTube. Dia hurai banyak tentang tulisan tantangan. Kalau di Malaysia ini, Dr. Azura. Tapi itulah nak sebut celarunya di Malaysia ni kan. Di laman web tu lain tapi kenyataannya lain. Jadi kita kena tapis-tapis. Okey. Dalam surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu tentang ilmu bilakah kiamat. Ada 5 benda yang manusia tak tahu. Menurut surah Luqman ayat 34. Ada lagi bukan ini saja ni. Tapi dalam ayat ini ada 5 benda. Yang pertama, bilakah berlakunya kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan bilakah turunnya hujan. Turunnya bila, di mana turunnya hujan, banyak mana turunnya hujan, manusia tak tahu. Manusia hanya boleh buat ramalan. Perlu ke ramalan tu manusia buat? Perlu. Supaya kita boleh siap-siap kan. Besok kita nak buat majlis kahwin ataupun nak pergi sana sini. Jadi kita kena siap-siap. Tak boleh lah. Tak boleh naik kereta, tak boleh naik motor esok nak pergi KL. Nak hujan, gelap. Kita naik kereta. Jadi kita siap-siap. Kita tidak yakin tapi siap-siap lah. Siap-siap katanya esok hujan. Sebelah petang hujan. Jadi bawa payung, naik kereta. Wa yunazzilul ghaitha, dan Tuhan turunkan hujan, manusia tak tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, manusia tidak tahu apakah yang ada dalam kandungan ibu. Ada orang kata, lah sekarang ini kan dah canggih, dah boleh scan je. Scan. Pergi scan dekat klinik, balik-balik bayar berapa ni? RM30. Apa result anak dalam perut, laki-laki perempuan? Tak tahu, tak jelas kata doktor. RM30. Saya kata lah, baik scan pakai printer saya sendiri, Epson ini free je. Sama. Dia hasil pun tak jelas juga. Free lagi. Kan? Ini pergi scan klinik, tak jelas. Jadi orang kata sekarang ni boleh tahu dah sebab ada scan, boleh scan laki-laki ke perempuan setelah berumur 6 bulan kan dalam kandungan itu. Ada ulama mengatakan bukan itu maksudnya. Kita tidak tahu dalam perut seorang ibu itu apa nanti ni yang akan keluar ni. Apa ni maksudnya, apakah dia itu pemimpin, apakah dia seorang saudagar, apakah dia seorang penceramah, apakah dia seorang nurse, doktor, kita tak tahu, dan berapa panjang dia hidup kita tak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, yang keempat, dan tidak ada manusia mengetahui apakah yang akan dia buat besok hari. Tak ada siapa yang tahu. Boleh merancang, besok nak bangun pagi, nak pergi sekolah, ada meeting. Boleh kita rancang, dan apa yang kita rancang itu belum tentu berlaku. Sebab malam ini kata Tok Guru, kalau kita tidur, kita pejam mata, kita tidak tahu siapakah yang akan mengejutkan. Kita tidak yakin, kita tidak boleh yakin, aku tidur malam ni boleh bangun tak besok pagi. Tak ada siapa yang boleh bagi tahu kita. Tahu-tahu kalau bangunkan lagi, alhamdulillah. Dan saya dulu berada di Aceh ya. Ada orang tu beli tiket kapal terbang, dia nak pergi ke Medan besok. Dan petang ini dia kena tembak. Peluru masuk dalam kepala dia. Masa tu perang. Jadi tidak ada orang mengetahui apakah yang akan berlaku besok hari. Kalau dia tahu hari itu dia akan mati, petang itu dia tak akan beli tiket tu. Ada duit dia beli tiket kan. Dan ada satu orang itu di pulau di Aceh, dia naik kapal terbang yang kipas berpusing tu. Orang panggil apa kat Malaysia ni fuka.
Jadi dia terlambat sampai, dia berlari-lari nak masuk ke kapal terbang itu. Kipas kapal terbang itu dah hidup dah kipas tu. Jadi dia berlari-lari nak masuk kapal terbang. Tiba-tiba dia pergi ke depan kapal terbang. Bila dia berada depan kapal terbang, kipas tu berpusing, kipas tu sedup kepala dia, sedup. Jadi putus kepala dia, hancur kepala dia, dan kipas kapal terbang tak jadi berangkat hari itu, petang tu. Cancel penerbangan. Gara-gara dia tadi, dia lambat masuk, dia kejar kapal terbang. Wama tadri nafsum maza taksibu pada. Tidak ada siapa pun yang mengetahui apakah yang akan berlaku besok hari. Yang terakhir, wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu pun manusia yang mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Jadi ayat ini dipakai, manusia tidak tahu apa akan berlaku besok hari. Jadi ramalan-ramalan itu ilmu kalau ramalan tentang manusia lah tak boleh pakai, kecuali macam tadi lah ramalan tentang hujan, itu kita boleh dengar sajalah untuk persiapan. Tidak ada orang tahu di manakah dia akan meninggal dunia. Ada orang mati dalam kapal terbang, nak pergi haji, ada orang dah pergi umrah, siap semua dah nak balik dah, kemas barang, tiba-tiba suami sakit di hospital, meninggal dunia di hospital, ditanam di kubur maklah. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, khabir, dan dia juga maha mengkhabarkan. Jadi rahsia-rahsia semua itu, walaupun secara umumnya tidak ada orang mengetahui, umumnya tapi boleh jadi juga boleh jadi juga Tuhan boleh khabarkan kepada hamba-hamba dia yang tertentu rahsia-rahsia dia. Jadi ini contoh metafizik tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Mahathir, Datuk Najib, ini Farid Ismail Emir, Bill Gates. Orang buat kajian semua ni. Ini siapa dia ni? Ustazah Mumpuni. Okey, kita masuk ke itu cara-cara mengira. Siapa dah print? Ya, nanti kita belajar menulis. Walaupun dah tahulah Okey, ini buku pertama saya setelah saya belajar numerologi, saya belajar dengan Cikgu Isa mula-mula tu. Saya belum belajar dengan Prof Aziz. Tapi saya mula tulis buku. Saya tulis buku tu bahagian ini. Bahagian cara-cara nak buat ini. Ni. Nak buat 3 segi ni dengan Excel. Cikgu Isa tulis tentang makna-makna tadi lahir. Jadi kita gabung dua tu. Kemudian lahirnya buku yang ini, Metafizik Penomboran. Dan di YouTube ada juga tentang ni, tadi lahir ni. Inilah arti tali lahir menurut pandangan Islam. Menurut dia ni lah. Ini kata dia kalau bulan 1 tu begini, bulan 2 tu begini. Nanti tengok-tengoklah sebagai ilmu tambahan dia. Okey. Jadi tadi lahir ini bukan meramal masa depan. Karena kita memang tidak tahu apa yang berlaku besok hari. Sekejap lagi pun kita tak tahu. Tapi sebaliknya adalah untuk melihat potensi diri manusia itu berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat terhadap ribuan manusia, mungkin dah juta tu. Karena ilmu ini bukan sahaja di Malaysia, tapi sudah ada di Singapura, di Indonesia, di China, di India. Kalau kita buka telefon ni kan, kita type numerologi dekat aplikasi, kita akan jumpa banyak aplikasi yang dibuat oleh orang-orang yang luar negara kita. Tapi dia tak bisa ikut cara dia lah. Artinya dia sudah belajar juga. Okay. Baik. Kenapa kita guna tali lahir menggunakan piramid? Yang saya bagi tadi kan, yang minta print tu kan ada gambar ibu mengandung kan. Ini. Nota, okey yang ini. Ibu mengandung. Jadi rupanya saya belajar dengan Zazeli, sahabat saya ni tentang metafizik. Bentuk 3 segi ini adalah bentuk, tahu bentuk apa? Sebenarnya adalah bentuk rahim ibu ni.
Terus ada orang mengandung nih, bentuk rahim. Jadi dalam inilah keluarnya satu orang manusia yang akan keluar ke dunia ini, walaupun dia tak tahu apa-apa awalnya, tapi dia ada potensi-potensi. Ada satu ayat Quran ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. ABC tak tahu, 1, 2, 3 tak tahu, 1, 2, 3 tak tahu, Ia Sangsa tak tahu, semua tak tahu. Masa itu kita semua bodoh. Dan ada satu kata-kata yang mengatakan kita semua dilahirkan sama. Artinya sama apa? Sama bodoh. Yang membezakan kita adalah kelajuan. Saya umur katakanlah 40. Sahabat saya tu umur 40. Saya ni malas sekolah. Dia tak laju. Sahabat saya tu rajin belajar. Dia laju. Dia dengan kita berbeza sekarang. Saya ada satu orang kawan sekolah rendah dulu. Sekarang berada di Amerika. Nama dia Azizah. Dia hitam sikit. Kawan saya ni. Jadi dulu waktu sekolah rendah kita budak-budak kan. Jadi kita ejek dia. Hitam. Jadi sekarang ni dia jadi doktor di Amerika. Jadi saya malu nak friend dengan dia di Facebook. Jadi saya tak friend dengan dia. Saya malu sebab dulu saya pernah ejek dia. Jadi dia laju daripada saya. Adik-beradik dia semua perempuan. Padahal saya naik kereta ayah dia pergi sekolah. Tumpah kereta ayah dia. Dia memang gelap sikit lah sebab ayah dia tu orang India. Tapi adik-beradik dia semua speaking dalam rumah. Speaking. Mak dia jual nasi, dia buat nasi di rumah bungkus jual. Jadi kelajuan kita itulah membezakan. Nanti kita beritahu pada anak-anak, kita semua dilahirkan sama bodoh sebenarnya. Budak kecil dulu, zaman dulu kan tak pakai pampers. Kalau dia tidur dalam ayun, mak dia masak nasi. Mak dia datang, tengok dia dah bangun tidur lah budak ni. Dia bangun tidur dia berak. Budak kecil ni dia main tai ni gitu. Budak dengar, betul ke cikgu? Ya, orang dulu mana ada pampers. Dulu pakai kain lamping kan. Jadi kenapa budak tu main tai? Sebab dia bodoh. Kita pun sama dulu, sama-sama bodoh. Jadi tiga segi ini adalah sebenarnya adalah bentuk kepada rahim ibu. Dari mana asal ilmu metafizik ini? Nanti baca, tadi saya dah postkan dekat grup itu dari orang Islam sebenarnya, dari Ibnu Rushdi. Dia baca buku yang ditulis oleh Aristoteles. Aristoteles itu sendiri baca buku yang ditulis oleh orang Islam. Baca dan dia mensyarahkan. Aristoteles itu yang mana? Cikgu Syam tak dengar. Ya, benar. Cikgu Syam macam stuck gitu. Ustaz Isyam dah freezing. Logo kereta ni kita boleh agak. Ini orang Kelantan ni. Ini orang Kelantan ini. Sebab logo dia logo kijang dua ekor. Itulah seperti ilmu cap jari. Bila kita tengok cap jari dia ni, oh banyak bulat. Kita boleh tahu dah orang ni macam mana ni. Ini kita boleh agak dia ni, agak yang ni lah, agak dia ni orang Kelantan ni. Tengok dia punya plate pula. Oh, ini lebih menambahkan lagi. Plate DBP, Dewan Bahasa Pustaka. Ini ibaratnya tarikh lahir, nombor tarikh lahir. Jadi kita gabungkan tarikh lahir dengan cap jari ini. Apa lagi? Kita boleh tahu juga bangsa orang ini, robot kereta ni kan. Kalau nombor kereta dia tu 444 tu agak-agak Cina ke Melayu? Agak-agaknya. Agak-agaknya rasa-rasanya bukan Cina. Melayu. Melayu agak-agaknya. Sebab apa? Sebab Cina dia tak nak nombor 4, dia mati. Ada kawan saya dulu, dia tengah makan di kedai. Ada satu meja kosong. Datang Cina.
Kawan saya ni Suhaimi yang jual vest tu kan, dah meninggal dah. Jadi Cina tu duduk di meja nombor 4. Dia pesan air. Bila dia pesan air, dia tengok nombor 4. Oh yo, nombor 4. Bangun dia. Tinggal dia makan kedai tu. Tinggal kedai tu. Cina takut nombor 4. Jadi kalau tengok, kawan saya ada ni di Hulu Langan. Nombor kereta dia JKR 4444. Confirm bukan Cina tu kalau 4 kali 4. Jadi nak cakap kat sini ya, dari nombor ni kita boleh agak dah. Menurut ilmu kita kan. Sebab Cina tak suka 4, kita tengok nombor ni banyak 4, kita boleh agak ini orang Melayu rasa ni. Tapi belum confirm lagi. Kena pergi tanya driver tu. Kejap lagi dia berhenti di RR pergi sembangan dia. Oh sungguh, orang Kelantan sungguh dia ni. Sama juga belajar ADSTP. Dah mana belajar dah? ADSTP. Art drawing. Lukisan, dah belajar belum? Belajar sikit je, tak banyak. Tapi kan dalam lukisan tu kita disuruh tanya balik kan. Okeylah, apa dia RPO kan, rumah pokok orang. Cikgu tengok awak punya pokok ni, pokok apa ni? Oh, pokok rambutan. Jadi kita tidak judge dia, tapi kita tanya dia balik untuk confirm. Ni awak nampaknya seorang dalam rumah ni betul ke ni? Ya betul. Tak ada adik-adik? Tak ada. Lepas tu dia lukis ayah dia duduk ada kereta, lepas tu mak dia duduk jauh-jauh kan. Rupanya kita boleh tahu dia punya masalah yang berlaku dengan cara kita tengok, kita belajar dan kita tanya. Jadi tidaklah terus judge gitu. Okey. Jadi cara kira dia, cara kira kita masuk pada cara kira. Cara kira tu ada 3 cara kira. Okey, cara kira tambah, cara kira tolak dan cara kira seperti piramid ini. Dulu waktu saya mula-mula jadi cikgu dulu, saya dapat PowerPoint yang ditulis oleh Cikgu Isa. Tapi bukan Cikgu Isa sama ini. Dia buat PowerPoint tentang tarikh lahir ni lah. Jadi dia guna kaedah tambah. Tambah tu gini, macam mana tulisnya? Insert. Contohnya 15/01/2010. Jadi kaedah tambah itu ada kaedah tambah 1 tambah 5 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Ini cara. Cikgu ada tunjuk video ke? Tak ada. Tak nampak. Tak nampak apa-apa? Tak nampak muka cikgu lah. Oh, saya tunjuk PowerPoint sekarang ni. Tak nampak. Nampak apa-apa. PowerPoint. Okey, nampak PowerPoint sekarang ni? Dah nampak dah. Okey. Kita bicara kaedah tambah Kaedah tambah. Ni kalau cikgu tak memar sekolah menengah, dipanggil ke sekolah rendah untuk bagi ceramah, kita guna kaedah ni, kaedah budak-budak ni. Yalah tu. 5 tambah 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia punya jumlah dia 10. 10 ini pecah 2 lagi. 1 tambah 0. Jadi 1. Ini kaedah tambah. Kaedah lebih mudah lagi kaedah tolak. Tambah ke tolak ni? Tambah. Tolak lebih mudah sebenarnya. Sebab kita nak cari hanyalah nombor ini je. Nombor kuning ni. Nombor akar. Yang ditolak tu apa dia? 9. Tolak 9. Jadi dia punya kesimpulan dia sama je. Contoh kita cari 9 tolak, cari 9 tolak. Sedikit sangat ni. Okey, 5 tambah 1 6, tambah 1 lagi 7, 8 9. Okey. Ni semua ni. Ni delete. Yang tinggal kosong tak kira. Yang tinggal 1. Jadi dia punya nombor akar orang ini sama 1 juga. Cuba kira Kak Mar. Cikgu suruh. Tarikh lahir sendiri tolak 9. Sama tak dia punya hasil dia? Tolak 9. Tolak 9. Jumpa 9 buang, jumpa 9 buang. Akhirnya berapa yang tinggal? Kenapa kena tolak 9?
Sama aja. Ini kaedah tolak lagi cepat. Okey. Itu mana Cikgu Wardah ada di talian tak? Ya kalian ada tak ada? Malumlah di Sarawak kan. Saya pergi ke Ranau, Sabah. Nak tunggu satu mesej masuk WhatsApp tu lama. Yalah cikgu, betul-betul. Dah tolak 9 dapat. Terus dapat kan? Terus dapat. Terus dapat lalu ni nombor asas dia ni. Kalau kita tambah sama juga. Tapi kita tak tahu dia punya nombor-nombor lain. Kita boleh tahu nombor saja. Itu cara mengajar budak sekolah rendah. Tolak 9. Kalau tolak 9 ni ajar budak sekolah rendah pun pening juga ni. Budak dah jam 4, 5, 6 okey. Kalau 1, 2, 3 memang tak boleh. Kalau budak 1, 2, 3 ajar main tambah-tambah lagi. Okey. Ini bentuk tadi piramid. Bentuk piramid ni adalah bentuk kepada asalnya adalah bentuk pada rahim ibu. Kan bentuknya. Okey. Di sini ada satu macam formula lah ya. A, B, C, D, E, F, G. Sini adalah tarikh lahir. A, B, lahir. Jadi bila orang bagi kita tarikh lahir, tak boleh. Tak boleh bagi tarikh lahir 12/4. Ada orang kan dia tak nak cerita siapa sebenarnya dia siapa. Kalau boleh tak nak cerita. Tarikh lahir 12/4. Tahun ni baru dia sebut tahu, baru dia tulis. Jadi kita nak ambil semuanya. Ambil semuanya. Jadi ada satu ketinggalan. Okey, apa itu metafizik? Meta tu adalah benda yang tak nampak. Meta tu benda yang tak nampak. Fizik tu adalah di sebalik fizikal. Ada ustaz di YouTube orang tanya tentang metafizik, apa pendapat ustaz? Metafizik itu mana boleh belajar, kita mana boleh tahu benda yang akan datang. Sebab dia tak belajar lagi kan. Jadi dia tak tahu apa tu meta, apa tu fizik. Okey. Apakah yang nampak ni Damar? Apakah yang ada dalam diri seseorang manusia di sebalik fizikal dia? Kalau fizikal dia kita dah nampak tidak? Tak. Macam laki-laki ni. Kalau laki-laki ni kuat ni. Boleh angkat ini kalau gula 10 kilo ni, 10 kilo ni. Kan? Boleh lari dia ni. Dari segi fizikal dah nampak jelas dah. Ini perempuan ni, dia comel juga. Orang minat kat dia ni sebab dia comel. Itu dari segi fizikalnya. Tapi dari segi yang tak nampaknya, ada sebenarnya potensi-potensi yang ada pada manusia ini yang dia sendiri tidak sedar. Dia sendiri tidak sedar. Contoh, macam mana cara nak kenal orang tu introvert atau extrovert? Boleh tak kita kenal melalui muka dia, mata dia, telinga dia? Introvert, extrovert itu boleh kita kenali daripada ilmu grafologi. Itu tulisan dia. Orang-orang yang extrovert, tulisan dia tu sengit ke kanan. Orang-orang introvert, tulisan dia tu sengit ke kiri. Kita boleh kenal. Macam mana? Orang extrovert, suka berkawan, tulisan dia tu sengit ke kanan. Introvert, lawan extrovert, tulisan dia tu ke kiri. Ke kiri. Majoriti ke kiri. Adapun yang tegak itu orang-orang logik. Orang-orang logik. Okey. Nak kenal orang mudah berubah-ubah ni, orang dari segi apa? Sejak datang orang jual emas, beli emas. Itu tak nak beli emas, beli pokok. Ini dari segi amazing fingerprint. Tak jadi dia. Orang mudah berubah-ubah tu orang yang banyak loop. Ada orang banyak wall, dia susah nak berubah. Orang memilih orang. Dari mana nak kenal? Berkawan, pilih orang, nak add orang di Facebook, pilih orang. Di jari kelingking. Jari kelingking. Dua jari kelingking. Karena orang yang
Pula dua-dua di jari kelingking itu ada seorang yang sangat memilih. Sangat memilih. Jadi kita pergi ke ilmu ini metafizik. Jadi sekarang dah tahu semua jalan kira kan? Coba tulis tari lahir masing-masing. Atas ni, yang paling atas ni, kemudian campur. 1, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. Ini nombor mudah je ni. Tapi kalau nombor yang lebih 1 digit, pecah 2. Macam ni. Contoh dia, contoh apa ni? Nombor, siapa ada tali lahir yang lebih 2 digit? Lebih 2 digit. Ada tak sini? Okey, 19. Okey, 19. Mana pula? 9, 00. Ini tahun ni. Jadi 1 tambah 9 itu kan jawapan dia 10. 10 tu lebih 2 digit kan? 10 kan 2 digit tu. Jadi cara dia bila lebih 2 digit tu kita akan jadikan dia tu 1 digit. So how? Jawapan dia 10. Yang ini ni, 1 tambah 9. Jadi pecahkan lagi, 1 tambah 10 ini dijadikan 1 tambah 0. Oh, okey. Jadi kesimpulannya 1 lah. Tapi kalau kita dah cekap, gini je sebenarnya. Asal jumpa 9, buang 9. Kita jumpa nombor tu balik. Ni contoh ni. Ni nampak tak ni? Yang ini ni, Datuk Anwar Ibrahim ni. Nampak tak saya punya slide ni? Ke nampak saya saja? Nampak. Okey, contoh 1 dengan 9. Jadi tadi kita kira kan 1 tambah 9, 10. 10, 1 tambah 0, 1. Tak payah. Gini je. Mana-mana nombor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau jumpa 9, nak balik ke nombor tu balik. Contoh, 1 jumpa 9, 1 balik. 9 jumpa 3, 3 balik. Gitu. Kalau kita kira pun sama juga. Okay. Tetapi ada kelainan sedikit. Siapa yang lahir pada tahun 2000? 2000. Ilmu metafizik ni, ilmu tambahan ni, orang lahir pada tahun 2000 tidak boleh seperti ini. Contoh, ni berapa ni? 2 tambah 0 berapa jawapan dia? 2 lah. 2, okey. 0 tambah 0? 0. 0. 0 dalam ilmu matematik kan. Tapi dalam ilmu metafizik bukan 0. Habis. Habis? Tapi adalah 5. Ni kena ingat. Oh. Macam tu. Sebab nombor tu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu nombor. 0 bukan nombor. Jadi bila orang lahir pada tahun 2000, dia ni tidak 4, tidak 6, tidak 7, tidak 8. Jadi macam mana? Oleh sebab itu dia diambil kira nombor yang paling tengah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tengok. Mana nombor tengah? 5 kan? Okay. Jadi sebab dia tadi lahir tarikh tahun 2000, jadi tak boleh nak letak dia ni di 6 ke, di 4 ke tak boleh, di 7 ke, di 3 pun tak boleh. Jadi letak tengah. Tak tengah-tengah, 5. Itulah ilmu metafizik. Itu je. Okey, semua nombor ini sebenarnya menghasilkan 10 ni. Kita tengok dia punya kawan-kawan dia ni. Okey. 4 tambah 6. Berapa hasil dia? 10 kan? 10. Okey, lagi. Yang ni pula ni. 7 tambah 3.
10 juga kan? 10. 10 juga. 10. Semua 10. Yang tak 10-nya 5 tu je. Ni lagi. 2 tambah 8. 10. Dan last kali 1 tambah 9 pun 10 juga. Semua ada pasangan. Dia tak ada pasangan itu dia, nombor 5. Nombor 5 dia tengah-tengah. Jadi dia ini orang ini nombor apa nih? Nombor penarik rezeki nih. Nombor dia panggil pelaris 5 nih. Kalau kita dengar drama Said Zam di YouTube, dia kata siapa yang ada nombor 5 banyak nih, dia ni menarik rezeki. Kalau dia pergi kedai itu orang tak ramai, bila dia duduk sekejap lagi, datang orang ramai. Jadi dalam diri dia itu sudah ada penarik rezeki. Okey, cuba siapkan dulu teh lahirnya dalam ni. Dan sampai keluar. Kalau keluar, keluar macam ni. Kuning tambah kuning kat luar ni. Lepas tu ada tak piramid yang ada ABC? Tadi saya bagi tadi tak ada ABC. Ni ABC ni. Jadi J tambah K. J tambah K. Kena tulis ni. Kena besar kan? Tak nampak. J kena guna tu sedap ni Adobe SD. JK ni L. Kalau letih bagi tahu lah malam ni kita rehat sekali lagi. Okay. Ini I J K L. Bawah ni apa dia? M ni. Ni M. Untuk menghasilkan T, J tambah M jadi T. Sebelahnya I tambah M jadi S. Dan U adalah S tambah T. Begitu juga sebelah kanan. Mudah aja. Takutnya salah kira, cuba type tayar lahir masing-masing, saya nak kira kat sini juga supaya saya boleh tengok. Semua tayar lahir masing-masing. Takutnya salah kira, salah faham kan. Type dekat ini, kat chat ini. Mana? Kat chatting tu. Okey. Kat mana? Kat chatting tu. Kat jumpa dari. Okey, Wardah nombor 8 katanya Jamil. Okey. Okey, nombor asas Wardah betul lah 8. Kak Asnah. Mana Kak Asnah ni nanti? Oh ni dia. 14.2 14.2 70. Kak Asnah berapa Kak Asnah kira? Okey betul 6. 6. Saya 6. Okey. 6 Ustaz. Ya, saya kira dulu. 14. Baik. Dakmar 6. Saya lahir Dakmar 14/6 79-nya. 7 1 6 5 1 8. Betul. Nomor 1. Wardah 8.
Nombor 6 tu Kak Asnah lah. Kak Asnah Dakman nombor 1. Wardah lah tuan, Wardah. Nombor atas. Mana YB Kajang ni? Betul lah ini. Dah lahir? Dah type belum? Sudah tulis. Dah tulis dah. 80. Lama kita tak mengira dah jadi bela nak kira benda kecil. Betul. Betul PKT ni. Okey, berapa Ros? 1 kot. Betul lah 1. Okey, sekarang cuba kira nombor tepi pula. Nombor tepi. Nombor tepi tak kira macam mana. Ni nombor tepi yang ini. Nampak tak dia punya ni slide ini? Kecil benar. Lalu cek. Sekejap, saya masuk dalam Kena besarkan. masuk dalam grup tu, kita tengok. Ataupun kita tengok. Nah, ni mesti besar ni. Ni satu gambar. Malam ni belajar jalan kira dulu. Nampak ni sekarang? T adalah J tambah M. S adalah I tambah M. Manakala U adalah S tambah T. Tiga tambah 1. Kenapa tak lesen lah? 869. Lima, 4. Kak Asnah dengan Dakmar sama nombor sayap kanan. Sayap kanan tu VWX. Saya tak bersayap. Okay, terus sayap kiri apa dia sayap kiri? Oh ada. Sayap kiri ni. Sangat. Tak nampak. Dakmar dah siap, Dakmar semua? Sudah. Okay, kiri apa dia? Nombor kiri. Kiri, mana kiri tu kita pandang dia yang kiri tu. UST 678. Kanan? Kanan 966. Bawah? Bawah 93. Okey, betul. Itu Cikgu Niksu. Kiri 6, kanan 3. Sekejap. Mana telah Cikgu Niksu ni saya 15 hari bulan 2, 1981. 15 2, 19
Satu. Satu, 5. Oke, kiri tadi 651 ya? 651. Oke, kanan? Kanan 651 123 321. Betul lah. Dia sama, dia tafsir dia sama je. 123 321. Asalkan 3 nombor tu ada, dia sama je. Oke, nombor Wardah kiri 687, kanan 459. Bawah 26. Asnah kiri 339, kanan 966, bawah 249. Damar 678 966. Sama dengan Kak Asnah kanan ini. Bawah Asnah 33. Jadi yang R ini dia tidak ada nombor selain daripada 369. Kalau ada tu salah tu. Kalau ada nombor selain daripada 3 ataupun 6 ataupun 9. Dia 3 tu je. Salah kira kalau ada. 3, 6 atau 9. Betul kan? Ada kira tak yang apa suami ke anak-anak ke? Cuba tengok yang bawah ni. Dia tak ada nombor lain bawah ni. Kalau tak 3, 6 ataupun 9. Okey. Nombor lagi. Baik, siapa yang ada nombor hujung kiri kanan sama sayap ni? Tak sempat kira. Macam mana cikgu? Kiri kanan sama? Hujung. Paling hujung kiri, paling hujung kanan. Saya nombor 6 dengan 6. Betul. 6 dengan 6. Jadi, siapa yang ada nombor ni, dia dipanggil lah, memiliki nombor popular. Nombor yang sama, tak kisah 9 ke ataupun 3, sama 3 ke, 6 dengan 6 ke. Asalkan sama hujung. Satu ni. Ini apa nama dia? Nombor popular. Dan ada satu lagi nombor cermin. Ni orang-orang hebat ni. Biasanya orang jenius ada nombor cermin. Contoh macam ni. 9, 1, 8. 9, 1, 8. Dia macam cermin kita. Ini nombor tadi lahir Datuk Najib ni. Jadi siapa yang ada nombor ini, katanya lah, bakal menjadi orang-orang yang terkenal. Karena nombor dia tu hebat. Budak sekolah saya ada satu orang, dia jarang datang sekolah. Saya tengok dari lahir dia ada nombor cermin. Rupanya dia jadi itu budak ni, pelakon Astro. Sekarang tak datang sekolah, dia duduk berlakon iklan, entah iklan apa. Dia 3, dia 4. Cikgu kata dia memang itu datang sekolah jarang, dia dah terlibat dengan lakonan. Tengok nombor tarikh lahir dia tu memang ada nombor seperti ini. Okey, boleh faham tak apa beza nombor popular dengan nombor cermin? Nombor popular hujung dia Sama. hujung, tapi kalau nombor cermin sama 3. Dari situ nombor 8. Nombor popular balik. Nombor popular ni dia sama hujung ni. Sama ada 9 jumpa 9 ataupun 3 jumpa 3, 6 jumpa 6. Tak kisahlah. Sama hujung tu. Okay. Kawan saya ni nama Kamarul. Dia ada nombor cermin di dalam ni lagi. Apa nombor lahir dia? Dalam ni. Katakan sini 1, sini 1. Sini 2, sini 2. Katanya lah katanya orang-orang ada nombor cermin ni orang-orang jenius. Tapi tidak semua lah. Orang-orang jenius. Nanti cuba kaji lah. Jumpa orang-orang hebat kat dunia ni, cari tarikh lahir dia, kaji. Tengok. Kalau ni siapa ni? Haji Jan. Dia ada nombor
Nombor cermin, Azizan. 375 kiri. Kanan 375 nombor cermin. Dalam tak cermin mana dalam 6413. Tapi dia glamour kan, glamour. Orang ada nombor cermin ni terkenal. Ini Jijan, ini Johan kawan dia. Johan ini mirip-mirip nombor cermin juga. Dalam sama ini. 4613 Johan. Kalau Zizan 6413 terbalik sikit. Cuma Johan ini 357 kiri, kanan dia 573. Tapi bila Johan dengan Zizan ini bergabung dia jadi apa? Meletup kan. Sebab dia sama-sama ada nombor glamour. Jadi kerjalah dua orang tu bila dia berlakon, bila dia buat lawak. Okey, dari pengiraan tadi yang kita naknya adalah nombor ini saja sebenarnya yang paling penting lah, nombor ini. Dan yang ini pun ada makna. Ini ada makna, 4 ni ada makna, 2 ni ada makna. Termasuklah yang 3 bawah tadi tu. Okey, sebelum tu kita minum air dulu. Ada apa pertanyaan ke? 10-10. Okey, ini apa dia ni? Ini adalah sifat, karakter. Di O ni, karakter. Karakter orang itu nak tengok di O ni. Adapun di I, ini menurut Prof. Aziz adalah sifat. Sifat. Dan yang ini dua ni, J dengan K, adalah hidden, dia panggil nombor rohani kalau ikut Dr. Zam, nombor rohani. Jadi kalau ini nombor rohani, nombor fizikalnya mana? Yang ini nah, O ni. Saya dengar banyak mazhab tentang ilmu ni, jadi kita ambil semua pendapat. Nombor rohani tu maksudnya apa, Ustaz? Apa dia? Nombor rohani tu maksudnya apa? Nombor dalaman orang itulah. Nombor Jiwa dalam dia. maksudnya jiwa dia. Mana minat dia, ke arah mana. Ini nombor fizikal, ini nombor rohani. Okay. Dan ada juga yang mengatakan nombor 4 ini adalah hidden character. Yang ini JKMN adalah hidden character ataupun bakat tersembunyi. Bakat tersembunyi. Okey, itu dulu itu dulu cara kita memahami. Dan kiri kanan ini adalah pekerjaan, kerjaya. Kiri kanan. Hanya kiri ini, sayap kiri kanan ini adalah kerja. Kerja.
Dan bawah ini, R ini adalah harta. Dia macam ni, tafsir harta ni. Siapa yang 3, dia adalah seorang dermawan. 3. Jadi harta dia tak banyak, selalu keluar banyaknya. Terus 3 kan? 3. Harta tak banyak, selalu keluar. Saya tengok Bill Gates pun 3 juga. Kan dia ada banyak buat yayasan ni. Dari derma banyak kan. Dia kaya, tapi duit dia tak berkumpul. Orang nombor 3 ni 6 orang ada duit. 6. Nombor 6 itu dia macam karun duit. Oh, macam tu kena cari orang nombor 6. Sebab 3 dah tak ada duit. Kan? Ada orang 3 sama 3, dia tanya, saya ni 3, cuma saya 3 sampai boleh kalau saya miskin ke? Kan boleh belajar untuk berubah jadi kaya. Kita tahu kita tak berharta, kita belajarlah buat bisnes. Buat bisnes apa. Okey, 3 tu dermawan. Harta tak banyak, meninggal. Nabi pun 3 juga bawah tu. Dan Nabi atas ni pun 1 pemimpin. Sama mengarus atas ni 1, 3 ni bawah. Nabi gitu juga 6 ada harta, meninggal. Ini meninggal tak ada harta banyak, nombor 3 ni. Kita tengoklah betul ke tak. 9 bukan setakat ada duit, tapi ada aset-aset. Ada emas, ada rumah sewa, ada tanah, kebun, macam-macam. Ada ustaz sekolah saya, dia ustaz tapi ada kebun. Siap bela anjing lagi, jaga kebun dia. Tapi nombor 9 ni dia dermawan ke tak? Tak lah. Dia kedekut ke apa? Saya tak tahu pula. Tapi dia ada harta. Mesti kedekut tu sebab dia kaya. Dia ada harta bukan setakat duit, tapi ada aset-aset. Kita cuba tengok cikgu sekolah sendiri yang kaji orang lain lagi dekat-dekat tu, tengok yang lain. Tengok ada kereta, ada rumah sewa. Okey. Atas tu nombor rohani 2 tu Dan ada juga yang menafsirkan nombor rohani itu adalah nombor hidden character. Jadi ada 2 tau, hidden character ni. Ada yang mengatakan ini JKMN ini 4. Jadi saya cuba bila tengok terakhir itu dua-dua saya ambil kira lah. Dan satu yang lebih tepat. Ada. Okey, sekarang kira hidden character pula. Okey, nombor rohani. Nombor rohani Wardah adalah 3. Nombor rohani Kak Asnah sama 3. Nombor rohani Dakmar berapa Dakmar? 7. Ya betul. Nombor rohani Rus adalah 9. Dan nombor unik Surya adalah 3. Okey, sekarang kita kira nombor ni pula JKMN, nombor karakter dalaman ni, hidden character. Kalau Wardah 3, Limon dan 8, 9, 2 juga, 2. Cara kira tu ada JKMN yang ada banyak ni. Bila jumpa 3 nombor tu cukup 9, buang. Yang baki tu berapa? Macam Wardah ni ada 5, 3, berapa tambah 1, 9. 2. Kak Asnah 8 dengan 1, 9 lah. 7 tambah 2, 9 Okey, Kak Asnah 9. Dakmar 8. Okey. Jurus mana ni? Okey, 9 buang 1. Okey, 1. Cikgu Niksu 8, 1, 9, 3. Cikgu Niksu sama sama. Nombor rohani pun 3, hidden character pun 3. Maksudnya apa tu? Saya bagi maksud yang mudah-mudah dulu ya. Nanti kita bagi yang susah-susah.
Satu itu adalah pemimpin. Dua adalah suara. Tiga adalah aktif. Empat adalah planner. Okay, banyak satu ni, bukan satu ni je. Nanti kita ambil asas ni dulu. Lima adalah kebebasan ataupun obstacle. 6 duit. Kawan, sokongan, penyokong kawan. 8 tanggung jawab. Kalau nota ada tu, nanti kita tengok balik. 9 adalah kejayaan. Ini asas dia. Okey, contoh Niksu ni. Nombor kanan dia 213. Siapa lagi ada 123 Terus juga ni 123 bawah ni kan. Ustaz tu untuk bakat tersembunyi Bukan, ini tafsir. 1 hingga 9 Ustaz tulis. Ini tafsir karakter. Ini untuk karakter. Tapi sama juga untuk bakat tersembunyi pun ini juga. Silakan Ustaz. Apakah kami? Okey. Macam Ros ni kan, Ros dengan Niksu ni. Kan Niksu ni ada nombor 1, 2, 3 kanan. Terus bawah 1, 2, 3. Satu tu adalah seorang diri. Manusia lah, pemimpin. 2 suara. 3 aktif. Maknanya orang ni cakap banyak. Orang ada nombor 1, 2, 3 ni orang banyak cakap. Saya introvert Ustaz. Saya introvert. Introvert. Dia cakap banyak. Ni kerjaya ni kan di sini nombor ni. Next kan? 213. Jadi kerjanya berkaitan dengan cakap. Okey. Dia apa cakap penceramah, cikgu, wakil rakyat kan. Kerja-kerja berkaitan dengan cakap. Ada cikgu sekolah saya dia bina sekolah ada. Nombor kereta dia 1, 2, 3. Saya tanya, tahu tak apa 2? 2 tu suara, 3 tu aktif. Cakap banyak. Gelak. Memang cakap banyak betul cikgu tu. Apa lagi yang cikgu Niksu ni kan, apa lagi kalau di dalam ni ada 1, 2, 3 juga. Di sini 1, 2, 3, di luar ni pun 1, 2, 3 juga. Macam buat kat luar lah, tak ambil cerita apa. Okey, contoh di sini ada 1, 2, 3. Dalam tu ada 1, 2, 3 juga. Lagi banyak lah. Lagi kuat lah maksudnya. Lagi kuat lah ni seorang yang cakap banyak. Terus tu 1, 2, 3 bawah ni. Maksudnya apa beza bawah dengan atas? Tak faham. Kalau bawah nombor 3 ni kan pasal harta. Tapi 1, 2, 3, 1, 3 maknanya banyak kali bertemu dengan angka gandengan 1, 2, 3. Maknanya orang ni memang kerja dia cakap banyak. Kerja dia cakap. Kerja dia banyak cakap. Dia cakap banyak. Kerja dia penceramah. Penceramah. Membebel pun dia juga. Tak? Tak? Okey, ini dia punya tafsir dia lah. Alahai, kenapa slow internet ni? Tahulah. Padahal pakai Unify ni. Oh iya ke? Unify pun buat hal ni.
Oke, kena pergi kat sini lah. Metafizik. Oke nih, kelamaan juga ya. Oke, cara tafsirnya pertama gini, kita tengok pada nombor asas ya. Di sini orang panggil nombor asas. Asas ataupun dalam bahasa Inggris disebut root number. Kalau belajar dengan Dr. Prof. Aziz dia tidak menekankan nombor ni, tapi di sini nombor ni. Prof. Aziz dia ke sini sifat. Dia ambil nombor ni. Macam tadi siapa lahir 15 hari bulan, Kak Asnah kan? Kak Asnah, betul lah. Nitsu 15 hari bulan. Jadi Nitsu ni di sini 6. 6 tu duit kan? Saya 14. Saya 14 Ustaz. 1, 4, 5 lah. Kalau 5, okey. Kalau 6 ni mana orang ni? Sifat dia? Saya 5. 5 tu aktif. Slow lah ya Allah. Nanti saya bagi ni. Nota banyak. Kalau saya bagi semua sekaligus nanti jadi apa? Cikgu, kalau sifat tu 6 apa? Mata duitan ke? Dia sibuk mencari duit orangnya. Oh, okay. Ingat mata duitan. Sibuk tapi dia tak kaya-kaya. Oh, okey. Tak mesti kaya lah. Okey, jadi di sini kalau orang tu nombor 1 kat sini, artinya dia tu memiliki karakter pemimpin. Sini satu. Artinya apa dia? Keras lah orangnya. Tapi bukanlah mesti jadi pemimpin, mesti jadi pengetua. Boleh jadi pengetua satu masa nanti. Tapi karakter tu, karakter pemimpin. Ada huraian yang panjang nih. Ini kita copy daripada sini nih. Copy daripada komputer sebab di web tu sedang menghadapi keseluruhan. Metafizik. Okay. Tafsir. Ini tafsir dia, kelebihan dia. Kelebihan nombor 1 di nombor asas ya. Mempunyai sifat orang pemimpin dan ada daya tarikan tinggi daripada jantina berlainan. Wow, ada apa action ya. Ada kebijaksanaan yang tinggi, bijak orangnya, berupaya mengkaji dan menganalisis sesuatu perkara dan mendalam dan spesifik. Dengan mendalam. Individu yang suka akan ilmu dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki daya kreativiti dan suka yang sangat tinggi serta orang yang sangat tinggi. Ini kelebihan dia lah. Namun kita jangan lupa setiap manusia itu dilahirkan kan ada kekurangan, ada kelebihan. Ada orang tu tak terima. Saya tak terimalah kekurangan. Dia nak terimanya kelebihan dia je. Tak boleh. Kita ni manusia. Ada orang tanya pada Buya Syakur tadi, Buya, Tuhan tu kan maha sempurna. Tapi kenapa dia buat makhluk-makhluk dia ni ada yang tak sempurna? Cacat, ada tangan. Jawapan Buya apa dia? Tuhan nak tunjukkan dia tu maha sempurna. Selain dari dia, semuanya tak sempurna. Dia je yang sempurna. Jadi bila orang tu nombor 1, pemimpin, ada yang tak bagus pada diri dia tu, pemimpin. Apa dia? Pentingkan diri sendiri, tak suka dikritik, susah terima pandangan, idea ataupun komplain orang lain. Ini kekurangan dia. Tetapi kalau dia boleh mengatasi hal ini, dia akan jadi orang yang luar biasa. Biasanya gini, biasanya ini orang biasa nih.
Nomor satu sebagai pemimpin, tapi kekurangan ini. Tapi kalau dia boleh ubah diri dia nih, dia tahu, oh aku nih nak belajar agar boleh menerima kritikan orang lain. Dia sudah jadi orang yang luar biasa. Luar dari biasa-biasa. Nah, gitu. Dari segi grafologi, kita boleh tahu itu orang itu dakmar. Apakah dia boleh dengar atau tidak kita punya kritikan huruf I dia. Huruf I. Saya dulu huruf I pun saya dah baiki dah. Orang yang huruf I macam ni, dia punya lubang dia kecil, itu adalah orang-orang yang mudah panas telinga bila ditegur. Yang bagusnya ini I. Dia punya lubang dia luas. Jadi perhatikan tulisan kita, kalau I kita itu sempit, kita besarkan. Jadi sifat kita ini boleh berubah. E. Terus E itu banyak terbuka atau tertutup? E. Apa dia? Huruf U. Kalau menulis. E kecil ke E besar? E kecil. Banyak terbuka kan, hujung dia tu. Ada lubang sikit kan? Terbuka kecil kot. Memang kecil. Terbuka ke tertutup? Dia punya Tertutup. 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 Ni huruf E asal kan? Huruf E asal dia tertutup. Tertutup. E asal. Tapi bila itu terbuka, Tapi kadang-kadang ada buka juga sikit. Je. Bila E terbuka itu orang tu mulut dia terbuka, cakap banyak. Kebanyakan ni Nah, memang banyak terbuka tu saya rasa. Tapi kita gabung-gabung lah ilmu metafizik, ilmu grafologi gitu. Jadi tadi huraian orang nomor satu itu kan dia tak suka dikritik. Tak suka dikritik. Jadi salah satu cara untuk kenal orang tak suka dikritik, takut kita tak ada juga perangai macam ni kan, adalah huruf I kita tu sempit, dia punya look dia tu. T. I. Oh, I sempit. Kalau besar? Jadi, kalau besar mana orang tu dia tidak Dia terbuka lah, terbuka. apa main boleh. Bersifat terbuka. Saya Boleh. Allah. Walaupun Tapi saya secara asasnya beginilah, asas awal-awalnya. Dia tak suka dikritik sebab dia nak jadi orang hebat kan, nak suruh orang tengok dia ni hebat. tak suka dikritik secara keras. Dia kena pandai kritik lah. Susah terima pandangan orang lain, idea orang lain. Jadi kalau macam ni perangai dia tu, dan dia jadi pemimpin, jadi bos. Jadi kami orang suka lah kan. Saya dulu lah, sekarang dah bagus sikit. Ni anak buah cakap lah. Staff saya cakap. Ni kalau pengetua sekolah, dia nombor satu, ada perangai macam ni. Dia tak boleh terima pandangan guru-guru, padahal pandangan guru lain ada yang lebih bernas. Jadi tak maju lah sekolah tu. Cara dia berorang terbuka. Susah lah. Betul. Okay, kita berhenti sini dulu, banyak lagi orang. Contoh, kalau nombor satu. Okey, kalau nombor dua di sini, nombor dua artinya orang ini dia punya kehebatan dalam suara sini. Suara itu artinya orang yang pandai berkomunikasi. Mana? Nombor dua tengah ni. Dua. Okey. Orang yang memiliki ilmu seni komunikasi sejak dari awal lahir. Dan dia punya kehebatan itu dalam bidang suara, boleh mengaji, taranum, mungkin juga jadi pendakwah, mungkin juga jadi penyanyi dan sebagainya. Jadi ini contoh contoh orang-orang nombor dua. Azura, ini kenal Gus Nelly kenal kan?
Kenapa kakak ni? Dia jadi pengacara, suara dia sangat sedap. Bila dia tengok tai lahir dia, nombor 2. Ini Siti Nur Balija ni, Datuk ni. Orang nombor 2. Ini siapa ni? Sabian. Ya, Sabian. Dia kan penyanyi. Bisa Nombor 2. Jadi telah dibuat kajian sebelum dia lahir lagi. Bahawasanya orang-orang yang nombor 2 itu adalah orang-orang yang memiliki suara yang boleh jadi duit lah suara dia tu. Lalu satu ni. Ni. Habis ni nombor 1 dia jadi apa? Tak jadi duit. Nombor 1 dia punya elemen logam, besi. Anda selalu di hadapan atau sentiasa menjadi ketua dalam sesuatu keadaan. Ketua guru kaunseling ke, seorang yang kuat jati diri dan sentiasa berfikiran positif. Alhamdulillah. Kuat walaupun diterpa badai hidupnya. Bijak. Memang tinggi dia pedas. Sama udang. Ada cita-cita tinggi dan hidup orang satu ni berdikari. Macam, saya tak masuk sini ABDU nombor 1. Dia berdikari. Jadi ketika mak dia tawarkan duit masa dia belajar, dia tolak kan? Sebab dia tak suka menyusahkan orang lain. Sikap orang nombor 1 ni, dia berdikari, dia tak suka susahkan orang. Suka bebas dan ada keyakinan yang tinggi. Disebabkan anda ada sifat ketua, anda tidak selesa untuk menjadi pengikut. Tak suka diarah-arah. Anda juga kadang-kadang dilihat sebagai diktator dan kurang diplomasi dengan orang bawahan. Kadang-kadang kalau kita tidak berubahlah. Anda tidak mudah menerima kritikan, tidak mudah. Dan anda mahu pengikut atau keliling anda setia pada anda. Jadi kalau orang tu nombor 1, bila kita nak tegur dia, kita kena belajar ilmu komunikasi. Komunikasi. Datang tak dengan kata. Jadi tak semua orang pandai komunikasi sebenarnya. Ini. Salim. Nombor 2 sini. Dia berapa kali kahwin ni, Salim? Entah. Saya bukan peminat dia. Saya ingat. Ada 2 isteri kan? Itu 1. Nombor 6 bawah ni, nombor 6. Ini harta. Banyak harta lah. Tak tahu lah. Habis kata misal kan sini 2 ni dan ini 1, 2, sini automatik 3, 2, 1, 3. Orang yang kerja dalam bidang suara. 1, 2, 3 ni. Ini 6 apa tak pasal tadi? 6. Duit. Duit kan? Banyak duit. Jadi mungkin dengan suara dia dapat duit. Ini tafsir dia ni. Jadi kerja dia dengan suara ni 1, 2, 3 ni dia mendapat duit, pendapatan income dia. Ini Ustaz Garamatan. Pernah tengok tak ceramah dia ni? Pernah dengar tak? Tak pernah. Cuba dengar sekali. Dia ni telah mengislamkan 4,700 orang di Papua. Orang yang tak pakai baju, tak pakai seluar. Hanya pakai koteka. Koteka. Koteka tu datang apa? Ni benda ni. Orang tak pakai baju. Inilah koteka ni. Itu nama dia, koteka, alat penutup alat solid itu. Oh ya Allah. Jadi dia pergi ke sana 5 hari jalan kaki. Dan kali pertama dia di lontar lembing panah beracun. Kawan-kawan dia tengah jalan balik semua tak sanggup jalan kaki sebab di Papua tu satu kampung yang dia pergi tu tidak ada jalan. Dan dia balik, dia pergi ke hospital, dia duduk hospital berapa lama, sembuh dia pergi lagi. Dan dia telah menakluki orang-orang Papua, tutup batin semua tu, dia telah islamkan 4,700 orang, diislamkan dia. Nanti besoklah ada masa type di Google Ustaz Fadlan, dengarkan ceramah dia, suara dia sedap sekali. Walaupun dia orang hitam. Orang Papua dia hitam, negro, dia macam negro, rambut keriting. Okey.
kalau dia nombor 2 di sini, nah, dia punya kelebihan suara komunikasi. Dia punya masalah dia apa dia? Cakap banyak tapi kerja tak buat. Ini masalah dia. Popeng. Jadi kita elakkan jadi orang yang cakap banyak. Kalau kita jual barang pun bahaya juga orang nombor 2 nih. Saya banyak pengalaman. Kak nak beli tak? Nantilah tengok dulu. Tapi dia tak beli pun. Dia kata dia tak beli. Dia tak beli pun. Kalau tahu dia orang nombor 2, jangan kecewa kalau dia kata tak jadi. Orang nombor 2 ni orang yang hidup dalam confuse antara 2. Nak ke tak nak? Orang nombor 2 ni. Orang nombor 2 ni orang hidup dalam confuse. Antara 2. Kalau 1 tu tadi adalah pemimpin. Kata kunci dia berdikari. Suka mengejar. Kenapa ada sunyi itu belah bawah tu? Pencapaian. Kenapa sunyi? Dia bersendiri. Habis pasangan dia pun kalau nombor 1. Sebab apa dia sunyi? Sebab dia tak nak dengar cakap orang Sama dengan orang nombor 9. Orang nombor 9 pun ada sunyi. Sebab kalau pasangan dia pun nombor 1. Cikgu dia sunyi sebab apa? Dia orang tak suka dengan dia macam mana? dia tak berkawan dengan orang sangat. Lalu lonely. Okey. Dia tidak beramai-ramai. Tak berjemaah. So lepas ni kena kawan dengan ramai orang lah. Kalau pasangan dia pun nombor 1, Sama-sama duduk rumah, tak keluar rumah. oh bagus. Boleh kawan dengan dia je. Saya kawan ramai-ramai sangat pening lah pula ni. Kalau nombor 2, air. 1 tadi besi Besi tu maknanya keras lah. Kalau 2 air. Air ni clear. Anda juga ada idea yang bernas, tapi sifat semua jadi Anda tidak percaya kebolehan diri sendiri. Ini kelemahan dia. Dia kurang percaya pada kebolehan diri sendiri. Kadang-kala dia menghadkan kemajuan. Sepatutnya dia lebih maju lagi, tapi tadilah sifat dia tidak percaya, tidak pede, kata orang Indonesia, PD. Bukan coordination. Pede. Tidak percaya diri. PD. Jadi dia perlu, orang nombor 2 ini perlu kepada orang lain untuk bimbing dia, untuk meyakinkan dia. Awak boleh sebenarnya, awak boleh, saya tengok awak punya gini. Baru dia akan akur. Anda adalah seorang pengikut. Dia bagus, nombor 2 ni bagus ni. Dia seorang pengikut dan dia seorang pembantu sangat bagus. Pembantu yang sangat bagus dan efisien. Saya ceramah mana-mana, saya bawa member saya, dia memang nombor 2. Dia orang nombor 2 dan dia bagus bantu saya. Kita tak perlu bagi tahu ini, dia tahu dah. Dan sampai di kantin sekolah mana kita makan kan, yang ambil nombor telefon bukan saya, nombor telefon dia. Cikgu ambil. Cikgu sekolah tu, kita pergi Johor, cikgu sembang dengan dia, ambil nombor telefon dia. Sebab dia punya peramah tu. Bukan nombor telefon penceramah yang dia ambil, nombor telefon dia. Salah orang. Okey. PA, dia ambil nombor PA. Saya ada satu cerita tu, saya pergi ke pejabat MB, saya hantar surat kertas kerja MB Selangor, tingkat 25, bawa kertas kerja nak minta dana, sebab dulu dia bagi ke sekolah-sekolah Selangor buat program. Jadi ni MB baru, saya sampai atas, MB tak ada, itu ada orang yang jaga di kaunter. Saya letak kertas kerja, puan minta maaf saya nak tanya, biasanya kalau kita hantar kertas kerja ni dapat ke tak duitnya? Apa dia jawab lah? Tengoklah, nama pun sumbangan, kalau dapat-dapatlah. Woi, sombong. Tengok. Lepas tu saya ada kawan saya masa tu. Dalam hati saya kata, amboi, kawan saya tu yang bagi tahu. Macam aku jauh-jauh. Jadi, orang-orang yang tidak pandai komunikasi, jangan letak di Counter. ataupun tekan jawab telefon. So, letak duduk dalam store. Itulah dia main kan. Karena itu bukan bidang dia kan. Jawab telefon tu adalah orang-orang yang pandai komunikasi.
Kalau dia kata gini okey kan. Tengok lancik nama pun sumbangan kan, kalau dapat lah, kalau tak dapat buat macam mana kan. Dia baiki sikit dia punya intonasi kan. Dah kita pun rasa okeylah walaupun tak dapat. Ni tadi tengoklah dengan intonasinya gitu. Nama pun sumbangan, kalau dapat-dapatlah. Oh gitu jawab. Arang. Tak ada kat situ. Ni member saya ni, MB Johor, Dr. Sarudin. Dia kan Dr. Sarudin ni dia tak ikut protokol pergi mana-mana. Satu kali saya jumpa dia baru ni nak pergi rumah dia. Satu kali dia dengan sarjan dengan polis dia pergi awal satu tempat. Jadi kerani yang sambut dia tu tak tahu ini MB datang. Berdirilah. Menteri besar ni berdiri. Sarjan tu pergi tanya kerani tu, ditanya tak apa dia ditanya, tapi jawapan dia tu memang tak bagus lah. Dia tak tahu tu menteri besar. Lepas tu sarjan tu cerita pada MB ni, tadi MB tu tanya, macam tu dia jawab pada kau Jen. Jadi kawan saya ni, Dr. Sarudin cerita pada menteri tu, menteri apa tak tahulah Dia kata kerani kau tu macam tu tadi dia jawab Petang tu juga kena tukar terus kerani yang jawab apa hidup counter tadi tu. Dia kata tak ada dah, ditukar terus. Tukar masuk tempat lain aku. Jadi inilah kita belajar ilmu metafizik. Jadi orang-orang nombor 2 ini adalah orang-orang yang boleh kita bawa dia untuk berunding. Karena dia punya komunikasi dia, cara dia atur ayat dia. Seorang kawan yang ideal dan pekerja yang bagus. Sentiasa fikir tentang keselesaan dan kebahagiaan orang lain. Penyayang, pemaaf, lembut hati untuk berjaya. Okay, 5 minit lagi. Cuba bekerjasama dengan orang lain untuk memberi hal tujuan dan arahan. Jadi, bagus orang nombor 2 ni. Bagus. Dan orang nombor 3, nombor 4 perlu pada orang nombor 2 ni dalam hidup ini. Siapa orang nombor 2? Ini contoh dia ni. Fadlan Rahmatan. Masalah dia kerja, cakap banyak, kerja tak buat. Tapi kalau dia buat, dia cakap, dia buat, dia luar biasa. Ialah maklumlah, tangan pegang keyboard, cakap banyak, tapi tidak bergerak kan. Nak siap-siap lagi tarik. Okey. 2 jam dah. Boleh kita berhenti sini malam ni? Boleh. Ya. Save dulu, jap ni. Nanti kita sambung besok lagi. Panjang cerita dia ni. Relax je belajar. Jangan stres-stres. Stop recording.